Kita dah live. Yus. Walaupun PKP ada ni, kita tetap berparti juga. Berparti. Hai Hari Student, buka-buka terus nampak Hari Student. Memang terbaik. Hai. Hai Azwa. Hari ni lepas kali ni lagi dengan Kak Yusef. Flawless tak muka Kak Yus hari ni? Bertambah kan sebab dia bertambah satu hari duduk rumah. Hai Murni Aji, hai Kak Azia Omar. Abang ambilkan iPhone ni. Seorang. Okey. Dia tunggu sekejap. Terima kasih. So bagi yang dah live dengan kami, mohon jasa baik tolong share pada WhatsApp group, pada Kenalan, jerit sikit kat jiran sebelah-sebelah. oi jom live oi. Okay. Macam bunyi angin kipas dalam video. Oh ya ke? Sound effect ni kan? Kak Yus nanti panas pula nanti Kak Yus kan. Naikkan sikit sebab dia kena kat sini. Dekat mana? Kita tu bisa naikkan sebab dia kena dekat. Oh si. Sebab kat sini kita memang pakai kipas juru ribut sikit. Okay tak? Kak Yus rasa tak? Boleh. Okay, so macam mana? Masih bunyi lagi tak bunyi kipas tu? Terima kasih Hari Student dah share dah. Okay, Kak Nur Haida masih bunyi lagi tak kipasnya? Yang lain pun masih bunyi lagi tak kipasnya? Kak Nur Haida masih bunyi lagi tak kipasnya? Yang lain pun masih bunyi lagi tak kipasnya? Masih. Sekejap, okay kot. Kita dah cari kot lah. Okay, sekejap. Kita adjust ke? Okay, macam mana sekarang? Bunyi lagi tak? Dia masih mengganggu lagi tak? Rasanya dah bunyi kipas keluar. Okay, Kak Virus, macam mana Kak Virus, bunyi lagi tak? Kak Azwa, bunyi lagi tak? Rasa macam dah okey kot ni. Okey dah. Okey dah. Hai Puan Saida. Nak dengar suara Kak Yus je. Okey. Nak kena nyanyi ke? Kau jangan sampai Kak Yus karaoke. Bukan setakat bunyi kipas, nanti bunyi guruh terus. Alright Kak Yus. So hari ni Kak Yus sementara nak tunggu Kak Yus start share, kita nak cerita pasal apa sebenarnya Kak Yus hari ni? Kita hari ni dia kesinambungan dengan yang semalam punya lah kan. Sebab kita bagi tahu semalam basic UPSR adalah kesinambungan pada menengah. Betul. So kita nak buktikanlah hari ni, tapi kita tak adalah nak bawa semua topik. Kita bawa satu topik yang mana bukan sekadar sekolah menengah kita guna, hidup kita pun kita guna. Betul. Lagi-lagi dah lepas tu PKP sebab Kak Iska pakai ekonomi. Gitu. Okay, dia berkaitan dengan hidup kita pasal jual beli. So mungkin kita akan kasih juga idea-idea pada ibu bapa. Betul. Apa aktiviti yang boleh buat dekat rumah nanti
CPS kita dah lama kan tak buat kan. Rindu betul nak jumpa dengan adik-adik untuk kita nak buat apa aktiviti berkaitan sebenar, nak buat games, nak buat quiz, nak buat berkumpulan, LDK dan sebagainya. So kita pass baton lah kat ibu aku. Kita pass baton kat ibu aku. Moga-moga ni jadi satu aktiviti untuk mengeratkan lagi ukhuwah dan juga kita sama-sama orang kata sambil PKP ni kita masih lagi belajar dalam bentuk orang kata ibu ayah lah guru mereka. Kan? Alright, so Kak Yus, okay, sementara nak tunggu Ibu Ayah, Kak Lina nak minta tolong ni, tolonglah share pada kawan-kawan supaya invite mereka masuk dekat dalam MaxKJDT ni. Lepas ni Kak Lina akan jadikan MaxKJDT ni hanya untuk grup kita share tentang ilmu matematik ataupun sains ataupun apa-apa saja yang ilmu berkaitan tentang formula dan sebagainya. Untuk kalau kita nak bincangkan tentang isu semasa ataupun features tentang MaxKJDT sendiri, kita akan share dekat dalam Facebook page kita. Betul. So kita gunakan dua platform dengan konten yang berbeza. Kak Yus. Alright, so hari ni Kak Yus apa je kita nak share ni? Kak Yus kata tentang pengukuhan topik-topik yang bakal mereka bawa masa ke sekolah menengah dan kehidupan juga. Ya, betul. So dekat sini apa benda je yang antaranya benda yang clue sikit. Benda yang paling ibu bapa suka. Paling suka ibu. Apa? Kalau nampak dekat shopping mall tu saya rasa macam saya tahu. Ibu kan? Dia biasanya kalau perempuan dulu, yelah macam sebelum PKP kita banyaklah bila kita keluar shopping kan, kita nampak benda tu. Betul. Tapi kali ni dekat Shopee pun ada. Tak dapat shopping. Betul. Lagi kalau scroll Facebook tu ada kan. Tapi isunya berbaloi ataupun tidak berbaloi. Maksud Kak Yus berbaloi dan tak berbaloi tu maksudnya apa? Kita nampak kan kita nampak masa tinggi tapi berbaloi ke tak berbaloi. Sedangkan ada barang lain takut menang membeli tak menang memakai. Betul. Jadi kalau boleh kita menang membeli, menang memakai. Alright. Betul. So Ibu Ayah tolong share-sharekan pada kawan-kawan. Alright, kejap lagi kita nak start insya-Allah. Cukup je 20 live bersama dengan kita. InsyaAllah Kak Yus akan start mulakan dengan soalan-soalan yang bakal kita sama-sama kongsi untuk kita. Andai kata Ibu Ayah ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan komen dekat bawah untuk kami jawab spontan spontan oleh Kak Yus insyaAllah. Alright. Okay, sikit lagi Kak Yus. So dah 20. Cukuplah ni rasanya. Okay, untuk kita mulakan sharing kita. Puan Ranita Ashok Kumar, Nur Arisa Afika, Haliza Jalal, Arif Judan of course, Adik Adam Mukhlif. Adam Mukhlif pun ada. Hai Adam. Ruf Huzail, support Kak Yus untuk share dengan kawan sekolah awak sebab yang kita nak kongsikan ni adalah persediaan sebelum langkah sekolah menengah. So sebelum sekolah menengah, adik-adik nak kuasai apa topik yang wajib adik-adik kuasai supaya persediaan ni adalah satu persediaan yang mantap. Betul. InsyaAllah. Yes. Okay. So nampaklah penerusan dia sebenarnya. Dia bukan terhenti kat sini je. Betul. Alright Kak Yus, apa topiknya? Okay. Topik yang paling seronok adalah peratus. So apa yang soalan ni yang kita nak kongsi dengan adik-adik? Sebelum tu, bila kita bercerita pasal peratus, biasanya bila Kak Yus cakap, apa tu peratus? Adik-adik akan kata, diskaun, jualan hebat. Betul. Betul lah tu ampun, dia berkati shopping tak nak Lina. Betul. Okay. So kita kata, secara kadang-kadang diorang cuma nampak diskaun sebab peratus, nombor 100. Betul. Tapi bila kita kata, sebenarnya kalau tengok betul-betul peratus ni apa? Dia tak lari, pecahan juga. Dia tak lari. Peratus adalah per 100 kan? Yes, betul. Bila kita cakap pasal pecahan pula, pecahan tu apa? Pecahan tu adalah bahagi. Bila dalam bahagi ada apa? Alamak, ada sifir lah. Balik sifir ke dia juga rupanya. So dia topik yang tak lari daripada 3 serangkai, 3P. Betul. Apa tu 3P Kak Yus? Share sikit kat adik-adik. Pecahan. Perpuluhan. Beratus. So tak boleh lari babe. 3 ni adalah topik-topik
berkait memang tak boleh nak lari. Betul. So tapi hari ni kita akan fokuskan pada peratus dahulu. Okay. Dan 3 main point peratus yang akan dibawa sampai ke menengah. Yang kalau kita tengok soalan UPSR sebenarnya adalah soalan menengah juga. Yang kalau ada adik-adik menengah ni tengok ni, lah kacangnya macam tu je. Dia tak tahu masa dia dah jenam dulu dia rasa apa? Dia dah macam Soalnya agak dah berlemak dah dia kata kan. Betul. Cuma bezanya kenapa Kak Yus kata soalan tu yang dibawa ke sekolah menengah, perbezaannya adalah daripada segi penambahan pada formula ataupun daripada segi apa istilah dalam karangan juga, istilah daripada permasalahan soalan tu sendiri. Kalau kat sekarang ni kita guna diskaun. Betul. Dia tak ada tahun. Masa menengah dia dah sambung pergi ke tahun, sambung pergi ke rebate, sambung pergi ke cukai. So apa-apa hal sebenarnya pada konsep. Betul. So kalau ikutkan kat sini pun Arisudin dia cakap pecahan dah kat situ. Betul lah. Arisudin ni. Kan Arisudin. Kadang-kadang kalau ajar kat dalam kelas tu, kita macam tak nak pandang muka Arisudin. Si dia ni. Orang kan, kak saya pun nak jawab juga. Okay. Tapi apakan daya Arisudin memaksa kita memandang juga muka dia. Bagus lah dari Kak Yus ni. Okay, apa dia? Okay. So antara soalan-soalan yang boleh kita kongsikan Kak Yus adalah diskaun. So konsep diskaun yang Kak Yus nak share adalah bila kita cerita pasal diskaun, diskaun dia adalah peratus. Yang mana basicnya bawah adalah 100. Okay, bila dia peratus adalah per 100. Itu kaitan pecahan dia Kak Yus. Yes, betul. So bila kita kata diskaun, kita tengok dulu konsep dia yang pertama. Bila diskaun berada di dalam harga jual. Dia tak ada pada harga-harga yang di pasaran yang mati, harga mati tak ada. Dia adalah harga yang dijual. So bila kita tengok harga yang dijual adalah harga tu ditolak. Kan dia bukan konsep tambah. So operasi yang akan terlibat adalah tolak. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu nilai peratus ni apa dia. Nak tahu nilai peratus tu yang operasi darab dahulu. So dua operasi ni. Kalau konsep untuk darjah 6 ini. Basic kena pegang kan? Ni very basic. Yes, ni very basic. Pegang benda ni konsep. Bila sebut diskaun je, darab tolak. Darab dan tolak. Yes. Ada yang nak kasi soalan pasal diskaun ke? Mana nak tahu kan? Dia kata, Kak saya nak shopping kat Shopee ni Kak. Tolong kirakan saya kan. Ada tak contoh-contoh soalan yang adik-adik nak tanya? Yes. Dipersilakan. Tinggalkan komen. Kat komen bawah tu. Kami sedang ni Kak Yus nak tolong adik-adik membeli belah ni secara berhemah. Mungkin ada kata, Kak saya nak beli handphone baru, handphone PKP ni dah rosak. Tiba-tiba dia dah rosak kan. Hai Murni Aji, terima kasih kerana menonton. Mohon share pada kawan-kawan. Alright. Okay, lagi Kak Yus, supaya adik-adik lebih lama stay dengan kita, apa lagi yang kita nak share? Okay, selain daripada diskaun, untuk yang peratus, kita ada dividen. Dividen Dividen ni dah belajar ke sekolah rendah? Dah. Sebab tu Kak Yus kata jangan underestimate anak-anak kita ni. Dahsyat. Dia dah tahu. Dia orang dah tahu nak kira ASB dia orang tabung haji. Kan? Kalau dia orang boleh kira tu dah banyak juga. Bagus, dahsyat. Memang kaki kira duit. Kan? Bakal usahawan ni. InsyaAllah amin. Kak Lina doakan adik-adik berjaya, kaya dan berjaya dunia akhirat insyaAllah. Okay. Bila dia cerita pasal dividen ni, sebenarnya Kak Yus suka kaitkan, Kak Yus tak suka ajar satu-satu. Kak Yus suka ajar sekaligus. Bila dividen, dia akan berkait dengan faedah. Okay. Sebab apa dia berkait dengan faedah? Memang kalau mendengar dia kata, tak berkait lah Kak Yus. Konsep dia beza. Faedah dalam bahasa Inggeris, interest. Yes. Maksudnya kalau kita perasan konsep yang ini dengan konsep ini adalah dua konsep yang berbeza. Yes, betul. Okay, alright. Cuma konsep dia sebenarnya operasi. Ya, itu maksud Kak Lina tadi Yes. Dia bukan tolak kan? Sebab tu Kak Yus akan yang ni dalam satu package. Patutlah ajar terus. Betul. Jadi tak payah banyak fikir ni formula apa, ini formula apa. Okey. Nampak adik-adik? Cuma beza dia dividen akan berada di pelaburan. Pelaburan tu apa? Pelaburan tu kita keluarkan duit kita. Okay. Kita keluarkan duit dengan harapan lepas 10 tahun kita dapat balik duit tu dengan kadar yang berganda.
Oh, okey, faham. Tapi kalau faedah pula, kita simpan duit kita. Okey, kita simpan. Kita simpan duit kita dengan harapan akan datang, bukan tahu dalam masa yang lama, akan datang bila kita nak keluarkan duit dia pun bertambah. So Tapi tak sebesar dividen. Betul. Itu beza antara beza. faedah dengan dividen. Betul. Sebab ini adalah lebih kepada saham Betul. pelaburan nak saham. Okay, dan faedah ni lebih kepada simpanan. So kita selalu main, kalau dividen dia masih bertahun-tahun. Kalau faedah ni biasanya sebulan dah boleh dapat, 2 bulan dah boleh dapat. Ada bank monthly basis, ada bank yearly basis. Betul. So konsep apa yang Kak Yus nak letak? Dividen faedah. Bila Kak Yus kata dengan harapan duit akan bertambah. So operasi apa yang terlibat? Darab tambah. Yes. Darab tambah. Diskaun darab tolak. Sebab bila dapat jumlah tersebut, dia akan jadi berkurang. Sebab diskaun, dia bagi kurang harga. Yang dividen dan faedah bertambah. Yes. Okey, macam tu. Okey. Benda yang kadang-kadang kita tak perasan dalam kehidupan kita adalah macam mana aku nak kaya. Macam mana aku nak kaya? Macam mana aku nak kaya? Dari sekarang aku nak keluarkan duit. Kaya dunia, kaya akhirat. Orang kita kena kaya. Sebab apa? Lagi banyak kita dapat membantu masyarakat di luar sana. Yes, betul. Lagi banyak kita boleh bayar zakat tu. Betul. Okey, kalau ikut kat sini, dividen faedah. Kalau kita diskaun adalah peratus. So dividen dengan faedah peratus. Yes. So dia adalah peratus juga. So kalau tengok dekat sini, apa kata dia dengan menengah? Menengah bila dah masuk form 3. Betul. Kalau kita tengok daripada segi silibus yang baru, dia ada satu pertambahan pada matematik, iaitu matematik keuangan. Ya. Yang mana bila Kak Yus dipanggil untuk mengajar form 3 ni, Kak Yus mengajar form 3 naik. Tak sangka. Naik. Sejasa 12 tahun tiba-tiba 15 tahun. Ya kan, tak tahu ni PSR. Kali ni kerana topik ni Kak Yus terus ambil PT3 ya. Tapi rasa sedih lah. Kenapa? Bila masuk tu adik-adik kat situ, adik salah kelas dik. Kelas adik kat sana dik. Dia panggil Kak Yus adik Kelasan muda lah Kak Yus. Nampak nak dengar tu. Okay, bila masuk ke dalam kelas tu, sebab bila dah mendengar, sebenarnya konsep yang sama, darab dengan tambah juga. Tapi apa yang bezanya, dia akan ada kuasa. Betul. So dah mendengar, dia tak boleh lah level yang basic. Betul. Dia tak boleh lah level intermediate, dia kena lah advance. Betul. Kalau dah main PUBG tu tak boleh main pistol. Dia kena khas senapang gitu. Dah berkuasa. So adik-adik faham konsep yang mana kalau basic ni pun tak settle, jangan cerita untuk level sekolah menengah. Betul. Right? Ni kacang ke ni? Masih senang lagi. Masih senang lagi. Okay, kita pergi pada soalan lah. Kita pergi pada soalan. Okay, contoh. Mungkin Kak Lina ada nak kasih soalan ke? Mana soalan tadi? Ya tadi. Sebab tadi ada yang kasih soalan awal-awal lah. Alright, Kak Lina jumpa set soalan ni. Soalannya kebanyakannya hampir sama. Cuma Kak Lina nak share satu soalan ni supaya kita sama-sama boleh nampak benda ni ada kaitan. Kak Lina soalan masalah ke? Markah dia 2, kalau ikutkan tak ada masalah sangat. Boleh lah. Soalan permasalahan lah. Ya, betul. Sebab kita kena tahu juga adik-adik kita ni bila jumpa karangan, takut. Tak karangan sangat ni. Setakat 2 ayat, 3 ayat okey lagi. Dia tak panjang lah. Dia nampak ayat je. Habislah Sebab dia kadang-kadang baca je, alamak kalau boleh dengan membaca je dah nampak. Okey adik-adik, untuk soalan ni, koleksi soalan ni adalah soalan untuk 2 markah. Kak Lina tak nak kongsi semua. Kak Lina nak ambil satu soalan pertama, adalah yang pertama ni. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Okey, harga kos sebuah katil ialah 2,000. Katil itu telah dijual dengan mengalami kerugian sebanyak 25%. Cari harga jual katil itu. Harga kos 2,000. Dijual dengan harga dijual dengan kerugian sebanyak 25%. Cari harga jual katil itu. Okey. Soalan ni quite simple kalau Kak Lina tengok. Berapa ramai pelajar IPSR kat sini? Kak Lina nak adik-adik
cuba menjawab soalan ni dulu sementara nak tunggu Kak Yus catatkan soalan tersebut. Ni soalannya Kak Yus. Soalan atas sekali. Katil 2,000. Kemudian katil itu telah dijual dan mengalami kerugian sebanyak 25%. Betul. Okey. Kalau dia soalan yang sama, soalan UPSR dan soalan ini juga yang akan jadi pada PT3. Kan? Tapi beza dia akan tambah sikit lah. Ya, hardcore lah sikit kan? Cantik dapat. Dia dapat satu, dia tambah satu ayat lah. Apa dia? Katil itu telah dijual dengan mengalami kerosakan pada kakinya dan berkurang pada susut nilai. Yes, susut nilai. Adik-adik akan belajar tentang istilah-istilah baru. Tapi setakat PSR ni dia akan tanya harga asal, harga jual, berapa kerugian dan sebagainya. Tapi konsep ni kalau tak settle, trust. Saya jaga Kak Lina, adik-adik bila dah melangkah ke sekolah menengah hanya kerana bab 3 Kak. Betul, bab 3 PT3 tu dia sukar untuk dia nak kuasai. Betul. Right? So macam mana Kak Yus kena jawab soalan? Okay, first kita tengok dulu. Dia dah melukis pula kan. Yang ni apa ni? Ini katil nama dia. Katil single. Biasalah kat single. Katil tu 2,000. Okay, harga katil tu 2,000. Bila dia kata rugi maksudnya dia turun harga. Ya. Bila turun harga, operasinya adalah tolak. Okay. Tapi isu dia kita nak cari harga jual kan? Betul. Sekarang ni kita cuba tanya diri kita, apa lagi maklumat yang sebenarnya kita kena tahu? Maklumat yang kita kena tahu dekat sini adalah berapa nilai 25% ni? Okey. Apa nilai 25% ni? So kita kena cari 25% ni nak buat macam mana? Kita kena tahu yang ini guna operasi darab. So 2,000 darab dengan 25 per 100. Ini apa ni? Pecahan darab. Lah, pecahan balik pecahan balik. So dekat sini kita tengok dia ada kosong yang kita boleh sunatkan. Kat sini yang ibu bapa, kenapa sunat? Kalau guna sifar ni Kak Yus suka cakap sunat sebabnya boleh adik-adik kena fikir. Yes. So yang kena sunatkan tu sifar lah. Satu, kat sini sunat. Alright. Sunat lagi sekali, sunat lagi sekali. Okey. Dan adik-adik yang biasa juga adik-adik akan selalu macam terkeliru adalah boleh dipermudahkan yang mana satu. Okey, kita tengok yang atas ni adalah operasi darab. Dia kalau pergi ke bawah ni operasi bahagi. Kalau yang ini pergi ke sini adalah operasi bahagi. Jadi yang mana yang boleh dimudahkan? Yang bahagi ini sahaja. Yang darab ni jangan dipandai-pandaikan. Maksudnya 2,000 tak boleh dikecilkan dengan 25. Betul. Tapi kalau 100 boleh dengan 25. Yes, 100 betul. boleh dengan 2,000. Itu Yes. masuk Kak Yus. Alright. Dapat adik-adik? Jangan confuse kat situ tau. Alright. Dia sampai menengah. Cuma bezanya kalau menengah dia tak risau ada kalkulator. Mentang-mentang ada kalkulator, Kan. konsep tak faham. Payah juga. Alright. So dia akan jadi 20 darab 25. Betul Hari Sujan. Potong sifar. Jangan salah potong. Okay. Okay. So ada kosong kat bawah atas ni satu. Terus turun. Jangan risau-risau dah. Terus turun. So 2 kali 5 adalah 10. Alright. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. So 500. Ini kejawapannya. Dia nak harga jual. Yang kita tahu ni, ini adalah harga rugi. So belum tahu jawapan lagi. Belum lagi. Belum habis. Operasi apa yang kita pernah guna? Operasi tulang. Sebab tu awal-awal tu dah kena tulis dah. Sebab kadang-kadang kita tertinggal. Yes. Betul lah, ni dah ada harap dah ni. Betul. Rupanya tertinggal yang ini. So apa kena buat? Kita tolakkan 2,000 harga asal ni kita tolakkan dengan 50. Betul. Okay, kosong letak bawah. Ada adik-adik Kak Yus ni, dia dah bijak pandai, ini dia terus tolak 19. Mana datang 50 Kak Yus? 500. Ya betul. Tertinggal 500 ya. Dia sebab dia kecil sangat. Okay. Alright. Okay. So yang ini jadi kosong. So yang ni tolak, ini jadi 1. Jadi 1 lah. 10 tolak 5. So 1,500. Okay. Alright. Dapat adik-adik? Dapat. Alright. Kita tak boleh dapat So jawapannya adalah okay. 1,500. Laju Adam.
Adam ni antara pelajar Uish. darjah 6 kita. Dah lah handsome, pandai pula. Package lah. Orang yang selalu Kak Yus nak tengok kalau Adam. Tahniah Ari Sudan, Yes. Adam Mukhlis. Adik-adik bagi yang tahap 2 sila jawab. Sila Bagi jawab. adik-adik please komen jawapan. Kak Lina nak tengok jawapan yang adik-adik ni. Alright. Bagus. Okay, alhamdulillah. Tahniah. Alright. Next Kak Yus, apa lagi yang mungkin boleh kita ni kan? Okay. Kalau Kalau Kak Yus dah tunjuk contoh, apa kata kita bagi dia orang soalan? Okay. Boleh kan? Alright. Kak Lina nak pilih soalan yang sama je, cuma kali ni Kak Lina nak ambil konsepnya sama. Macam ni nama dia input, kali ni Kak Lina nak bagi output. Alright, Kak Lina nak tengok, Kak Lina bagi soalan, adik-adik tolong jawab di komen. Kak Lina nak tengok jawapan. Alright. Soalannya berbunyi, harga kos sebuah katil ialah 1,800. Katil itu telah dijual dengan mengalami kerugian sebanyak 35%. Cari harga jual katil itu. Sebab ini soalan output yang perlu adik-adik buat, Kak Lina nak adik-adik salin soalan ni. Harga kos ataupun keluarkan je soalan ni punya kata kunci. Alright. So harga kos sebuah katil 1,800. Katil tu dijual dengan mengalami kerugian sebanyak 35%. So adik-adik cari harga jual katil itu. Berapa minit ni? Kak Yus nak bagi adik-adik biasanya kalau soalan macam ni dia dapat 2 markah tau. Kak dia Yus. dapat 2 markah, 3 minit biasanya. Okay. So 3 minit. kalau dapat 2 minit terbaik. So sementara nak tunggu adik-adik menjawab, alright, Kak Lina Kak Yus mungkin nak elaborate lagi tentang peratus. Okay, kalau kita kaitkan dengan kalau dia ke menengah lah. Okay, apa bezanya sebenarnya yang Kak Yus kata akan sambung ke menengah dan istilah apa? Soalan yang sama tapi istilah apa yang digunakan? Betul. Yang kadang-kadang adik-adik ni Dia terus blur. Dia Yes. terus macam tak pernah belajar. Biasa benda tu Betul. tak pernah belajar. Pandai kau Kan, terasa kat sini. Okay, biasanya rugi ni. Rugi ni dia akan sebut sebagai susut nilai. Ya, untuk bahasa sekolah menengah. Yes, bila dia dah susut nilai dan bila menengah, susut nilai ni dia akan bagi kepada 2 sebenarnya formula dia. Satu adalah susut nilai terus. Satu lagi adalah berganda. Berganda. Yes, berganda. Yang mana kalau susut nilai terus, dia more pada kalau yang ambil account dia dah faham lah. Tapi yang Depreciation is a fixed depreciation lah. yes, betul. Tapi kalau yang berganda ni adalah benda contoh lah kalau kita beli kereta. Dia akan nampak beli kereta lah. Beli kereta tahun pertama susut nilai ni 10%. 10%. Betul. Okay, bila tahun kedua dia dah beza. Besar sikit. Dia dah besar sikit, dia mungkin jadi 15%. Betul. Sebab tu orang kata kalau beli kereta hari ini nak jual pada esok hari, Susut nilai tetap dah ada. dia punya beza tu rasa macam tak payah beli kereta ni. Tak payahlah, sayang. Yes, sebab tu lagi satu adalah yang akan guna dekat bahagian katil ni. Dia tak akan sebut katil. Biasanya dia akan sebut sama ada dia terus sebut benda tu sendiri, sama ada dia akan sebut kereta. Dia lebih kepada aset kan? Betul. Ataupun dia kata bangunan tak ada susut nilai. Tapi perabot, contohnya perabot ada susut nilai. So dia akan kata aset lah kat sini. So selalunya kalau adik-adik kita ni dia macam permulaan nak masuk ke menengah tu, cuba perkataan aset. Kita bila kita dah jam 6 ni pun kita nak cerita pasal dividen tu. Yelah kak, tapi kenapa nama dia dividen? Kenapa dia tak cakap je? Tambahlah 15%. Tak payah jawab apa? Tak payah jawab apa? Kenapa nama dia dividen? Kenapa nama dia dividen? Apa? Ali. Kenapa nama Ali? Dia cakap macam tu. Tak boleh memang dah nama dia, istilah dia. Betul. Istilah-istilah ni sebenarnya yang menakutkan adik-adik kita. Ya. Yang buat dia stop kat situ. Maklumlah tak kenal maka nak cerita kat you. Sebab tu kena tahu konsep dulu ni. Rupanya sama je. Okey adik-adik, siapa yang dah menjawab? Okey, Ari Sudan dah menjawab 1170.
Adam Mukhlif jawab 1170, betul ke tu? Haliza Jana juga menjawab 1170. Kalina nak bagi 10 bintang kerana anda berani menjawab di live ni. Dahsyat you all. Wow, hebat 10 bintang. Kak Yus nak kasih 10 bintang tu like 10 kali lah. Like 10 kali. Betul dia like tu. Okay, so jom Kak Yus kita tengok sama-sama supaya adik-adik nampak. Okay, cara yang lebih mudah, yang lebih orang kata praktikal untuk kita cari sukan. Okay. So tadi kita dah tahu setiap satu ni. So kali ni Kak Yus tak adalah sampai menewek kat mana nak kena darab, Betul. mana nak kena Lincah je Kak Yus. lincah je. Sebab kita nak buktikan sebenarnya soalan ni 2 minit, 1 minit dah settle dah. Betul. Okay. So first, rugi. Dia adalah tolak operasinya. So nak tahu ini dia adalah darab. Kenapa kena tulis? Sebab kita tak nak tertinggal. Okay, so kita kena buat darab dulu 1800. Darab dengan 35 per 100. Potong-potong, potong-potong. 18 kali 35. So 40. 5, 9, 83, 24. Ya. 1, 3, 3, 5. So dia akan dapat 13, 1, 6. So dia punya harga yang rugi dia adalah 630. 1800 kita gunakan yang tolak pula pada 630. Macam betul je jawapan Irfan, alamak, jawapan Adam Mukhlif, jawapan Ari sudah. Okay, tadi Kak Lina kasih 10 bintang. 10 bintang. 10 bintang. Ni kena like ni. Mana? 10 lagi nampak. Hebat lah. Ini Irfan ke? Okay. Irfan pakai mama punya ni Alright. So Ruhuzail pun try jawab 1170. Bagus Ruhuzail. 10 bintang untuk awak. Terbaik. Kak Yus like Ruhuzail punya ni. Jarang-jarang ni. Kan. Thank you. Alright, so Kak Yus, daripada soalan macam ni kita dah nampak lembut dia. So mungkin ada hardcore sikit yang Kak Yus nak share soalan. Okay, kalau yang hardcore sikit kita lari sikit lah daripada yang ini. Sebab adik-adik kita dah tahu harga jual, rugi apa semua kan. Adik-adik Kak Yus semua dah pandai, kalian dah tahu. Diorang dah bersedia sebenarnya nak memberi presentation. Sebab tu diorang nangis tak ada USR. Tapi jangan risau, ilmu ni bukan untuk diexamkan saja, right? Ilmu yang adik-adik dah kuasai sekarang adalah untuk adik-adik gunakan dalam kehidupan dan juga dalam orang kata seharian kehidupan kita. Macam nak beli katil pun ada diskaun. Jalan-jalan kat pasar raya nanti dah ada bilik sendiri, dah ada katil sendiri, dah ada duit sendiri. Mesti nak gunakan benda-benda yang kita dah kira. Betul. Right? Okay, so kali ni kita lari sikit tapi masih lagi menggunakan konsep yang sama. Okay, apa dia tu? Apa ni masih lagi kita mempersoalkan konsep. Alright. Kalau yang ini adalah darab tolak sebab kita tahu kerugian adalah tolak. Okay. Tapi kalau yang seterusnya ni, kita kena mana tu? Yang mana satu Kak Yus? Kita nak tunjuk dengan adik-adik. Nombor 4. Okay, nombor 4 bagi adik-adik ni soalan ni kan? Ni topikal. Alright, adik-adik, bagi adik-adik yang ada buku Maths Cash tahun 6, okay, adik-adik boleh buka muka surat 31. Muka surat 31. Ataupun pergi ke bahagian peratus, bahagian yang berkenaan dengan dividen. Betul tak dividen tu kan? Dividen ke? Faedah. Ini matematik year 6 penyelesaian yang bahagian melibatkan peratus. Betul. Okay, so soalannya yang ini. Okay. Sambil nak tunggu adik-adik buka buku, alright, kita share dulu soalan tersebut yang nombor 4. Okay, so jom kita buat sama-sama. Tahun lepas, gaji Omar 4,550. Okay, tu tahun lepas. Gajinya bertambah sebanyak 10% mula dari bulan Januari tahun ini. So ni tahun kedua lah Kak Yus. Jika dia menyimpan 20% daripada gaji barunya setiap bulan, berapa simpanan bulanan dalam RM? Wah, okay. So adik-adik boleh tengok sekejap. Kalina still dekat sini je soalan ni supaya adik-adik mana
Dah jam 4.56, boleh try soalan ni. Soalan ni maklumat dia ada berlapis-lapis juga ni. So 1, 2, 3 figure yang berbentuk nombor. Okay, so gaji Omar ni 4550. Itu tahun lepas. Tahun ni bertambah 10%. Mula dari Januari tahun ni. So dia simpan 20% daripada gaji barunya setiap bulan. Soalan nak apa? Berapa simpanan bulanannya dalam RM? Okey. Kak Yus. Macam mana ni nak buat soalan ni? Aduh, pening kan? Banyak start tak ni? Dia tak banyak. Oh tak banyak Tapi kita tambah 1 minit lah kalau Kak Yus buat. Okay, sebab kita nak explain mungkin take time lagi. Bagi adik-adik yang baru join, hi Nur Syazani. Thank you Abang Syazah. Abang Syazah. Abang Syazah, share kan Abang Syazah. Encik Yusri Isma. Okay. Mohon share, mohon like, mohon love dekat komen. Alright, kita ada bagi soalan tadi. Okay, yang mana berkenaan tentang ni bagi adik-adik Maths Cash yang memang ada buku topikal darjah 6. Okay, boleh muka surat untuk soalan peratus bahagian kebat. Betul tak Yus? Dia bukan bahagian kebat. Dia bukan bahagian kebat? Dia biasa je kan? Dia biasa je. Tak sangka kan? Tak sangka, biasa je pun. Tapi dia penyelesaian masalah. Alright, so macam mana kita nak jawab soalan macam ni Kak Yus? First, kita kena tahu sebenarnya dia ada permasalahan kat sini bila dia kata berbeza tahun dan ada kenaikan. Kebiasaannya masa kita study untuk soalan ni pun ada adik Kak Yus, dia akan cakap, Kak Yus 2% lah, cannot pergi lah. Cannot pergi lah Kak Yus. Cannot go. Tak go. Dana kata. Dia kata cannot pergi lah. Dia bukan cannot go lah, cannot pergi lah Kak Yus. Okay, first kita kena tahu dulu apa tu nilai 10% ni. Alright. Sebenarnya halangan pertama adalah 10% ni. Okay. Ini adalah halangan game pertama kita. So nak tahu yang halangan pertama bila peratus kita kena buat operasi darab. Ya. Okay. Dan dia kata pertambahan. Bila pertambahan kena operasi tambah pula. So kat sini kita settle dulu yang satu-satu ni. Jangan sampai ke bawah ni dulu. Settle yang dulu. Kita nak tahu gaji kita yang sekarang ni. So nak tahu dia adalah 4,550 darab dengan 10 per 100. Okay, so kita potong macam biasalah. Yang atas boleh potong sebelah sini. Yang tepi ni pun boleh potong sebelah sini. Okay. So dia akan dapat kenaikan dia 455. Alright. Tapi soalan dia, berapa gaji dia? 455 ke? Tak, sebab kita belum guna lagi operasi tambah. So macam mana nak guna operasi tambah? 4550 tambah 455. So dia akan dapat jawapan 5. Ni dah main congak-congak macam ni pula kan? Okay, tambahkan 11 jadi banyak ni gaji dia lah. Alright. 5,105. Ini gaji. So ni tahun ni. Yes, gaji tahun ni. Alright. Ini gaji tahun ni. Okay, banyak juga naik tu. Kan? Tak sangka 10%. So kalau bos kata ni dah bukan B40 Kak Yus. tak layak dapat bantuan rupanya. Okay, lepas tu dah 5,105, soalan yang ada adalah simpanan dia. Dia kata dia buat simpanan pada gaji yang baru. Alright. So bila simpanan kita nak tahu berapa nilai 20% ni. Alright. Kita kena buat darab. Okay. Bila buat darab 5,105 darab 20%. So potong. Boleh potong lagi tak? Boleh. Nak potong yang mana? Ini dengan ini boleh. Ini dengan ini boleh. Atas senang. Atas senang. So dia akan yang ni 1, ini 5. Alright. Boleh potong lagi rupanya. Boleh. So kita buat sebelah. Potong sebelah tu kan nanti adik-adik Kak Yus. Bila Kak Yus buat banyak potong sini, Kak Yus macam mana tu? So yang ni kita bahagikan macam biasalah. 0, 2, 1. Cepat sangat Kak Yus buat ni. Okay ni. Okay kan? So jawapannya adalah 1021. So soalan yang dia ada adalah sebenarnya dia tanya pasal berapa simpanan yang disimpan. Betul atau tidak? Betul. Betul kan? So jawapannya adalah 1,029.
simpanan bulanannya. Simpanan bulanannya. So tak payah nak darab dengan 12 kan Kak Yus kan, sebab dah memang dapat gaji sebulan. Lepas tu kita terus kira pada bulan tersebut. Macam itu. Tapi apa yang naikkan level game dia kat sini kalau dah mendengar? Apa ya? Mungkin Abang Syazah, tutor form 1 kita, mungkin boleh komen sikit kalau apa link up-nya topik peratus ni Abang Syazah pada form 1 nanti. Cuba Abang Syazah komen kat bawah tu, supaya adik-adik nampak. Yes. Okay, Ari student. Okay, cuba semak balik awak punya jalan kerja tu. Kenapa boleh dapat RM5,000? Itulah pasal. Orang nak ni RM5,000 pada soal jawapan ke macam mana? Tu. Dia dah ngaku sendiri dah tahu salah tulis semua. Salah tulis ke salah kira? Hati kan. Okay, it's okay. Learning process biasa buat kesilapan. Jawab apa ni? Jawab 12,000 012 apa ni? Salah. Salah. 10,001. Salah. Ampun. Melatang lah. Kita boleh nyanyi lagu Zizi tu. Okay. So mungkin ada lagi soalan yang lebih mencabar lagi Kak Yus. Okay. Boleh. Last one. Bagi banyak-banyak ke muntah pula. Kita bagi banyak. Bagi last one. Yang mana Kak Yus nak bagi? Dia kalau tanya dia orang ni, ada banyak ni dia orang nak ni. Okey, cuba kita ini. Sebab biasanya dia orang suka soalan-soalan yang begini berkenaan dengan kereta. Kita apa? Kita sport. Okay. So adik-adik, bagi adik-adik yang masih ada kesalahan, jangan risau. Bagus buat salah sekarang. Betul. Bukan buat salah ketika exam ataupun buat salah ketika kita nak menggunakan yang sebenar. Betul. So biasalah sekarang supaya kita nampak apa orang kata yang kita nak betulkan. Betul. Alright. So untuk soalan yang berikutnya, jom adik-adik get ready untuk kita buat sama-sama. Yang mana Kak Yus? Nombor 8 ni kalau yang ni kalau siapa nak beli kereta Ferrari ni kena. Cetrai. Okay, never give up. Alright. Untuk soalan ini nombor 8. Okay. Rahman membeli sebuah kereta Ferrari dengan harga 90. Ferrari tak harga macam ni. Okay, sebuah kereta dengan harga 93,200. Dia telah membuat bayaran pendahuluan sebanyak 9,320. Macam tahu je berapa banyak tu. Okay, bakinya diselesaikan oleh bank dalam tempoh 4 tahun. So Kak Yus, loan dia 4 tahun. Okey, kadar faedah yang dikenakan oleh bank ialah 10% setahun. So interest dia Kak Yus 10% setahun. Okey, hitung Rahman apa ni? Kenapa soalan dia macam hitung dia ada A, B. Hitung, lepas tu hitung yang A, hitung yang B. Okay, hitung apa? Okay, hitung soalan yang A. Alright, kita buat semula. Okay, hitung A. Jumlah faedah yang dibayar dalam tempoh 4 tahun. Okay, A, jumlah faedah yang dibayar dalam tempoh 4 tahun. Kita buat A dululah Kak Yus. Boleh. Alright, siapa yang dah ni? Okay, jom kita tengok apa jawapan adik-adik sambil-sambil Kak Yus nak share ni. Adik-adik, bagi yang dah dapat jawapan, tolong tinggalkan di komen. Jangan malu. Yes, alright. Betul. Okay, apa step yang kita nak buat? Yang soalan dia kata berapa faedah selama 4 tahun? Betul. Okay, untuk peringkat yang menengah, jangan keliru kenapa senang sangat. Okay, untuk yang skor rendah, kita kena tengok dia kata faedah selama 4 tahun. Faedah, konsepnya apa? Dia adalah darab tambah. Betul. Okay, sebab faedah bendanya akan bertambah. So, dekat sini dia kata faedah tu nak dikenakan pada mana? 93,200 ke ataupun yang dah ditolak kan? Okay. Kenapa dah ditolakkan pula ni? Sebab dia dah bayar dah pun. Deposit. Deposit dia dah bayar dah, Dik. Okay.
asalnya 93,200, Aha. dia dah keluarkan, dia dah bayar. Pendahuluan tu adalah Pendahuluan dia. deposit iaitu Ah. 9,320. Alright, betul. Okay. Okay, then So dia akan dapat bakinya adalah dia dah lelek-lelek dah. Biasalah dah biasa dengan sekolah Lapan. rendah kan dia lelek-lelek je. 83,800. okey, 83,880. Oh, nombor ong ni. Alright. Then lepas tu Kak Yus? So dia dah 83,880. So ini adalah yang nilai pada kereta ni yang dah tinggal. Betul. Okay. So dia tanya pasal faedah 10%. 10% ni selama 4 tahun ke? Betul. Okay. Soalan ni dia kata jumlah faedah yang dibayar dalam tempoh 4 4 tahun. tahun. Okey. Maksudnya 10% ni adakah dalam masa tempoh 4 tahun tu 10% ataupun Itu 10% a year. Setahun. kan setahun. Baru So nak 4 tahun. Ya. Kan jadinya kena buat apa? Kat sini. Darab lah kan. Darab. Betul. So tapi kita kena tahu dulu nilai faedah ni berapa. Dia perbezaan dengan menengah kat sini So 83,880 Okey. darabkan dulu dengan 10%. Okey. Sebab apa darab dulu? Sebab Kak Ish kata konsep dia darab tambah. Darab dulu darab dulu baru tambah. Alright. So yang ini potong. Ini pun potong. So dah dapat lahan. 10% kan senang nak Okay. Alright. Okay, tapi soalan ni dia kata selama 4 tahun. Betul. Ni So, baru setahun. So Okey. bila kita nak bergandakan 4 tahun, janganlah buat tambah. Kak Ish kata konsep tambah. Dia tanya faedah dia tak tanya jumlah faedah, jumlah pada berapa yang perlu dibayarkan tu. Dia Betul. tanya jumlah faedah ni. So jumlah faedah kita adalah yang ni darabkan dengan 4. So biasanya Kak Ish akan tanya adik-adik, 8 darab ni Kak Ish tanya Kak Lina lah kan? Faedah setahun darab selama 4 4 tahun. Itu faham dulu Betul. konsep. Alright. So 8 darab 4 Kak Lina? 8 darab 4, 32. 32, 8 darab 4 tambah 3. Ni kenapa 6? Kayu. Okey. 32 tambah 3. 35. 35. 3 darab 4 tambah 3. 15. 8 darab 4 tambah 1. 33. 33. Tak dapat adik-adik Kak Lina kena. Aku pula kena menjawabnya tu. Nasib lah Hafaz Sipil. So jawapannya. Alright, so ini adalah interest untuk 4 tahun. So ini jawapan untuk soalan A. Alright, Kak Lina nak sambung. Kita ada B lah adik-adik. Tak siap lagi ni. Alright. So untuk yang B, dia tanya ansuran bulanan yang dibayar oleh Encik Rahman. Sekarang ni ini baru kita kira interest selama 4 tahun Kak Yus. Jadi soalan ni minta pula berapa bayaran ansuran dia untuk selama 4 tahun tu. Okey. Macam mana nak kira ni Kak Yus? Okay, bila kita cerita pasal yang ansuran yang ini faedah ni dia dah masuk ke dengan yang jumlah belum. Jadi kita kena tambahkan dulu sebab kita kena kira pokok tambahan ni kan? Yes, okay. betul. So kat sini dia akan tambah 83 lah. Okay, apa kata jawapan C, B tu kita pakai hijau kat you. Macam saya ada nampak. Alright. Kak Ips ni tangan kira. Alright. Okay, kat sini dia akan tambahkan sebab kita nak tahu jumlah. Siapa yang dah dapat jawapan sila tinggalkan dekat komen. Siapa yang dah jawab ni? Nampak Arisudian tu? Alright, Arisudian 33552. Okey, betul untuk interest betul. T3 pandai Nurhaida. 33552. Pandai Arisudian. Okey, Irfan nak try tak Irfan? Irfan ada tak lagi ni live ni? Dia tengah menghadap tu. Habis dia tenung dah menjadi Superman dah tu. Okay. Alright, untuk yang B ni Kak Yus, macam mana pula kita nak tahu? So Alright, apa step pertama? Step pertama kita kena tahu nilai kereta yang sebenar. Nilai kereta yang sebenar selama 4 tahun tu berapa sebenarnya jumlah hutang kita dengan bank lah untuk kereta tu. Okay, alright. So macam mana nak kira? Kita akan tambah lah yang kenapa Kak Yus kenapa Kak Yus tambah ni? Kak Yus atas. Kita bila down live ni nervous dia lain macam jadi adik-adik jangan ketawakan Kak Yus Nama dia orang biasa. Kak Yus sama macam kita orang 12 tahun. Alright. So 13. Okay. Alright.
Alright. 28, 13, 14. Ni 3, 7. 7. Yes, 8, Okay, 9, 10, 12. 12. Ah. Gaduh kat sini, Okay, 12. Okay. Okay. Alright, so So, jawapan nilai ini keseluruhan hutang kita dengan bank lah. Betul. Maksudnya principal campur dengan interest means kita akan hutang Ada sebanyak 127,000 untuk kereta yang kita beli. Yes, betul. Alright. So, dia Okay, tanya faham, pasal- faham. Tapi Kak Yus, dia bukan tanya soalan berapa total. Dia Betul. tanya berapa bulanan. Yes. So 4 4 tahun. tahun tu kita nak bayar tu. So sekarang tahu kalau 127,000. Oh, kaya betul dah macam harga Ferrari ni. Jadi Ferrari pun tak macam ni. Betul. Okay. So sekarang ni macam mana? Berapa bulanan dia pula Kak Okay, Yus? so dekat sini soalan yang pertama yang kena adik-adik jawab daripada Kak Yus adalah setahun ada berapa bulan? Cik komen? Cik komen. Setahun Banyak ada berapa cantik bulan? nak suruh Kak Dina jawab. Cik komen, setahun berapa bulan? Dia Nak tengok. Dia nak balas setahun berapa bulan tu. Cepat hari student. Pantas. Apa ni? 343910 ni apa dia? Itu dia dah menjawab dah kat situ Oh, sebenarnya. okey. Itu yang dia jawab ni. Alright. Ni Ustaz Amirul. 1 tahun Irfan kata ada 12 bulan. Okey. Apa ni 1 minggu pula si Adam ni. Orang tanya setahun lah Adam. Adam ni kan Irfan sangat. Okey. So kalau setahun 12 bulan, kita nak berapa tahun ni Kak Yus? Kita nak 4 tahun. Oh, kita hutang 4 tahun. Alright. So macam ni apa Kalau kita kena 4 buat? tahun, so 12 dia gandakan dengan 4 kali sebab 4 tahun. So 12 kali 4. 12 kali 4 jawapannya adalah 48. 48. So 48 bulan. Yes, 48 bulan. Kita nak tahu 1 bulan berapa nilai dia. So operasi apa yang kita akan gunakan? Bahagilah. Yes, kita akan gunakan bahagi. Betul tak? Betul tak Adam? Adam juga kena. Betul, kita Adam akan guna Muklis. bahagi. Siti Mazlina. Pandai Siti Mazlina. Siti Mazlina 12 Tanya 12 bintang untuk awak selama 12 bulan. 12 bulan Okay, so lepas tu apa step dia? So dia akan buat bahagi lah. Boleh Kak Is padam sebelah sini? Boleh. Kena Boleh faham ada dah tulis dah. kan? Kak Is punya tulisan mahal. Okay. So dia akan ada dapat 1, 2, 7, 4, 3, 2. Alright. Bahagi dengan berapa tadi? 48 bulan. 48 bulan. Ada adik Kak Yus kata, Kak buat je lah potong-potong. Kan? Buat je lah potong-potong. Kak Yus ada masalah nak buat potong-potong. Tapi cerita dia kita nak dapatkan semua orang. Kita nak ada kececeran pun. Okay. Sebab bila kita potong-potong, sekejap, kenapa Kak Yus potong tu? Kenapa tiba-tiba dapat tiba? Kenapa? Okay. Nanti one day kita share khas untuk apa? Itulah, Kena kena potong-potong je lah Kak Yus. Sunat-sunat. Potong kasih habis. Okay. Okay. So sifir 48. Ayah Tambi kena hafal 48 Kak Lina. Habislah. Yang tangan gatal nak tekan kalkulator. Kan? Sebenarnya bila kena kat adik-adik Kak Yus, Kak Yus, kacang je lah. Dia bukan sifir 48, dia sifir 4 dengan 8. Yes. Nampak tak? Kan? Psycho je tu. Kan? So dia sifir 4 dengan 8. Alright. 4 dengan 8. Kalau dia boleh ke ni Kak Lina? Makan Boleh. masa ni? Boleh, tak ada masalah. 4 kali 2. Sebab kita semua kita pakai kan. Kita hanya akan sampai 23 sifir je ni. Tak ada. Kita akan ambil yang ni lah 127 ni lah. Yes, betul. Sebab dia ada 2 nombor. So kita setelkan sifir 4 dulu. 4 kali 2 8, 4 kali 3 4 kali 3 20, 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Okay. So 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40. Okay. So kat mana yang dia kata sifir 48 tu? 48. Yang ni 8 tambah 1 jadi 96. 4 letak belakang. 2 tambah 2 4. 1 letak belakang. Alright. 2 letakkan. 6 tambah 3 9. 1 letak depan. Jadi Alright. 0 letak belakang. 0 tambah 4 4. Dia settle. Tak payah hafal rupanya. 5 lah. 5. Okay, so kita tengok sini 127. 127 yang paling dekat dia kat sini adalah 48 kali 2. Setuju ataupun tidak? 2 lah. Kan 2 kan? Ni dah terlebih tak payah dah sebelum. Betul. Alright. 96. 127 tolak 96. 32. 31. 31. Aha. So turunkan 4. Oh, kita boleh lagi. It's okay. So 24.
5, 6, 4 kali 7, 28. Okay, kita stay sampai sini sebab yang ini dah 8 dah. Okay. So 8 kali berapa 6? 48. 8 kali 7, 50. 8756. Ni kalau dah live memang macam tu kan. 8, 4 tambah 4, 8, 288. 6, 5 tambah 8, dia jadi 13. Nampak? 336. 336. So yang relatif yang kita boleh guna adalah 6. Betul? Betul. So 6, 288. Okey, kita tolakkan. Tak boleh, pinggan sebelah 14 tolak 8 jadi 6. 30 tolak 28 jadi 2. 2, 6. So 263. 263 yang paling dekat. 263. Sinilah. 5. Betul. 5. So dah akan dapat 240. Adik-adik bagi yang dah dapat jawapan sila jawab terus ya. Jawab terus, jangan tunggu. Dan kadang-kadang kan adik-adik lagi cepat tau. Kalau dah dapat jawapan sebab lah. Ayus nak ngajar. Kan? Okay. Alright. Siapa dah dapat jawapan? 2. So yang paling dekat adalah 4. Hai Muaz, saudagar Muaz yang handsome, budak pandai. Okey. Kan? 13 tolak 9. 4 Kayus. 400. Dah ada baki pula. So apa yang kena buat? Kita kena tambah perpuluhan lah. perpuluhan. Okey. Sebab kita kena tahu ringgit dia ada sen. Ya, ada dua lah. Ada Ada dua. 3 kan. Alright. Lepas tu Dia 400. So dia kena 7 tambah. lah. 7 jadi 400. Yes. so, dia tak efek Kan? Dia tak efek kan? 7. So 236. Kan Kak Yus kata tulisan Kak Yus ni. Misalnya Kak Yus 336 tambah 48 maknanya 3 8 Dia ganggu juga. 384. 384. So dia adalah 8 lah. Ya. 8. So 3843 84. Okay. So yang ini jadi 3, 9, 10. Bagi 16. Bagi 16. 160. 160 dekat sini 3. 83 sen. Lebih kurang gitulah. So kalau adik-adik semua tanya, apa Kak Yus kalau ada baki lagi? Adik-adik, ringgit dia ada sampai sen dan apa semua. Yes. Tadinya So, kita sampai nak 2 saja. So 2 titik perpuluhan saja. Yes, betul. So jawapannya adalah sebulan dia bayar 2,654.83 bulan. Ini jawapan untuk B. Yes. Okay, siapa yang dah dapat? Yes. Ah. Amboi, laju. Awak ni nampak sangat dekat keretanya tu. Hari sudah. 2654.83. Betul-betul. Alright. Siapa dah jumpa? Muaz dah try belum? Bila dia orang kira ni, alamak nak beli kita. Adam dah try? Dia tengah terai tu biasanya. Kalau Adam ni dia tak pernah mengalah. Bagus. Ada Muaz. Kejap Kak, jangan bincang dulu Kak. Kejap nak cuba. Saya nak try. Saya nak try. Bagus. Okay, good. Bagus hari student. Okay, cuma ini adalah level darjah 6 yang kita rasa macam betul ke anak kita dah belajar 12 tahun baru ni. Kan, tapi inilah realiti dia. Kita jangan underestimate anak-anak kita. Dan rupanya yang diorang belajar ni adalah basic. Nak beli kereta dah tahu dah. Jangan ingat adik-adik dah janam. Tak adalah dia nak minta. Dah tahu dah berapa nak beli kereta, berapa bulanan dan sebagainya. Sebab daripada sekarang ni sebenarnya dah hala 7 tu dah kena ada. Betul. Lagi 20 tahun akan datang saya nak kereta yang macam mana, warna apa. Cuma bila dia dah masuk menengah, konsep yang sama, formula yang lebih kurang tapi dia ada tambah. Dia tambah dia, katalah macam ni Kak Isfadam katalah kalau cerita pasal simpanan tadi yang pada yang soalan A, dia adalah PRT. Bolehlah nanti dah jenam. Kak Yus, Parit. Parit karco kan? Apa tu? PRT ni, ini adalah simpanan. Okay. R ni adalah rate. Okay. T ni adalah tahun. Okay, PRT. Kereta kita tahu. Tapi cerita dia ada jambul. Jambul lah. Ada jambul. Ada 2 jambul kat sini, T dengan I. Tahun dan yes. So sebenarnya yang adik-adik darjah 6 belajar sekarang ni adalah sampai sini saja. Kita just belajar basic dan realiti kehidupannya dah di level sekolah menengah. Nanti kat sekolah menengah kita akan jumpa. Jangan tiba-tiba masa tu
Datang dengan Kak Yu, WhatsApp Kak Yu, Kak Yu tak pernah belajar. Kak Yu saja cuma ajar sampai sampai sini. sini Bila saja. level sekolah menengah dah sampai ke level Betul. upgrade lagi. Yes. Alright. Ada kuasa lah masa tu. Betul. Ah. Okay, alright. Sedar tak sedar dah 1 jam pun kita 1 jam? bersiaran. Betul. Kan? Kak Lina macam tak percaya. Betul. Betul Kan ke ni 1 jam? 59 minit. Serius ah. Irfan Jawa dia kata 2,600. Wah, tahniah. Nak Kak Haliza. Bagus Irfan. Okay, so Kak Yus boleh kita rangkumkan apa yang kita share pada hari ini? Okey, dia adalah berkenaan dengan peratus yang mana kita belajar memang terang-terang kita nampak bukan hanya untuk exam. Betul. Okey, kita belajar memang untuk hidup kita. Matlamat kita melahirkan lifelong learner. Iaitu orang yang sentiasa menuntut ilmu. Betul. Bukan hanya kerana exam oriented. Betul, Kita betul, tak nak melahirkan orang yang exam oriented. Kita nak melahirkan orang yang berilmu untuk dia gunakan dalam kehidupan. Betul, Alright? betul, So betul. more skillful, right? Orang yang lebih kreatif, lebih educated dan sebagainya. So Betul. kualiti dalam diri kita tu yang perlu kita upgrade. Betul. Dengan apa kita nak upgrade? Dengan ilmu. Kak Yu. Taraf ni dia berbeza ada dari segi ilmu. Betul. Bukan daripada segi A dia. Betul. Kan orang bila dah tingkatan 5 nanti orang tak ada tanya dah UPSR dapat berapa. Betul. Orang tak tanya. Tapi kan? inilah first grade yang kalau Betul. you all tak settlekan basic, Betul. nak melangkah sekolah menengah menangis. Ya, sangat. Bukan tak boleh. Tapi kita kena work hard. Yes. Right? So Betul. why don't kita biasakan diri from now? Betul. It's not later. Jangan nanti. Jangan okay? nanti. Jangan bertangguh. Betul. Yes. So sebenarnya daripada ilmu ni, first kita kena tahu jangan main tarang semua. Tahu dulu konsep. Kenal dulu konsep. Kalau diskaun dia adalah tolakkan harga tu, so kita kena tahu dia tolak darab tolak. Betul. Kalau dia dividen, dia faedah dia nak tambah, Betul. dia darab tambah. Dividen letaknya di mana, faedah letaknya di mana. So konsep tu kena tahu. Sebab apa? Sebab bila bila umur awak kita dah panggil awak sekolah menengah, konsep tu dah kena ada dan kefahaman tu dah kena ada. Betul. Right. Teruskan semangat pada Irfan. Kak Lina tahu kalau kat kelas tu suara awak je lah. Orang paling semangat pun. Right. Dia sampai kena pause dulu. Irfan sabar. Bagus anak Kak Liza ni orangnya sangat bersemangat. Walaupun badan dia dah macam orang dah experience kan Kak Yu jauh beza dengan Kak Yus pun. Itu orang dengar. Kalau Kak Yus masuk sekolah, masuk tingkatan 3 tadi, dia cakap, adik salah kelas. Tapi masa first time jumpa Irfan awak salah kelas tu. Mendengar pergi sana. Okay, so Alhamdulillah so kita boleh tamatkan untuk sesi kita hari ni. InsyaAllah doakan Kak Lina, Kak Yus, kita nak kongsi banyak lagi pada adik-adik. Jemput ke ramai-ramai kawan-kawan untuk masuk ke Maxcash JDT punya Facebook group. Yes, okay. Kita banyak share-share ilmu dekat dalam Facebook group kita. Okay, insyaAllah untuk yang lebih kepada general knowledge, maybe kita akan share hanya dekat dalam Facebook page. Tapi adik-adik kita ada juga platform lain. Subscribe kami dekat dalam YouTube. Okay, dan juga kita punya Telegram. Okay, search je Maxcash JDT ataupun boleh follow kita punya website, boleh tengok. Okay, geledah ada gambar kayu dalam tu. Right, masa tu gemuk lah nanti orang kata. Masa tu. Masa tu alhamdulillah sekarang cantik. Sekejap pergi happy. Dah cantik. Apa ya tagline Kak Yus? Nak cantik duduk rumah. Ramai-ramai kita kena hashtag tu kan. Sekejap lagi orang kena resipi nampak ambil kau. Okay, so insyaAllah adik-adik jumpa lagi di hari esok insyaAllah. Okay, untuk kita kongsikan tim Maxcash JDT untuk kita kongsi lagi banyak lagi ilmu. Belajarlah kerana Allah, belajarlah kerana menuntut ilmu. Okay, insyaAllah apa yang adik-adik dapat ni adalah benda yang adik boleh gunakan dan benda yang bermanfaat untuk adik-adik gunakan dalam kehidupan. Itu yang lebih penting. Alright, so salam akhir daripada kami. Stay at home, stay study from Maxcash JDT. Assalamualaikum.